Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Sumur atau Sasiah Unggul Murid telah dilancarkan pada tahun 2014 dan ia merupakan pelengkap kepada Indeks Kemanjadian Murid bagi domen rohani. Program ini juga merupakan satu program khusus ke arah pembentukan sasiah pelajar dari semasa ke semasa. Sejajar dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025, penekanan untuk melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Ia selari dengan hasrat kepimpinan tertinggi KPM ke arah melahirkan golongan pelajar yang mempunyai sasiah terpuji. Program ini menekankan 3 objektif utama iaitu nilai tetap, meningkatkan tahap peningkatan akhlak, kelakuan dan sasiah murid. Kedua, memberi pengetahuan dan membina kesedaran murid terhadap akhlak iaitu adab, kelakuan iaitu etika dan tingkah laku dan sasiah kepribadian. Yang ketiga, mengenal pasti nilai-nilai seperti kasih sayang, saling menghormati dan kegembiraan dalam amalan seharian. Matlamat yang ditetapkan dalam program Sumur ini ialah memiliki personaliti terpuji dan boleh dicontohi oleh pelajar yang lain. Pelajar juga dapat memupuk perasaan cintakan ilmu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, murid akan lebih bersemangat patriotik yang lebih tinggi. Dan keempat, kita dapat memupuk kepimpinan di kalangan murid. Akhir sekali, saya daripada unit hal ehwal murid amat berharap agar program Sumur ini mampu membentuk akhlak dan kepribadian tinggi murid Sekolah Kebangsaan Seri Perdana ke arah kemanjadian murid yang lebih unggul, rohani dan jasmani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbil arsyil azim, innaka al-barral jawadul karim. Ya Allah, Engkau yang mempunyai segala pujian. Engkaulah yang berhak menerima segala pujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala kekuasaan di langit dan di bumi. Allahumma ya Karim ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimu ke atas majlis yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kami juga memohon perlindungan denganmu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami pada hari ini, dan hanya kepadamu kami berserah. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika anabna wa alaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang berusaha YDP PIBG Encik Amri, yang berusaha berceramah jemputan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Hazli bin Ismail Pensyarah Kolej Insaniah, yang dihormati barisan penolong kanan Sekolah Kebangsaan Seri Perdana, para guru, para waris dan anak-anak pelajar Sekolah Kebangsaan Seri Perdana sekalian. Pertamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam program pelancaran sumur peringkat Sekolah Kebangsaan Seri Perdana tahun 2021. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada barisan jawatankuasa sumur yang telah berusaha agar pelancaran program sumur dapat berjalan dengan lancar. Semoga dengan pelancaran ini, Sekolah Kebangsaan Seri Perdana akan menjadi hub untuk melahirkan murid-murid yang cemerlang dalam bidang pendidikan serta bersasiah tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, objektif utama pelancaran sumur adalah untuk menilai tahap peningkatan akhlak dan perilaku baik para pelajar Sekolah Kebangsaan Seri Perdana. Yang keduanya,
untuk mengenal pasti amalan penghayatan akhlak anak-anak Sekolah Kebangsaan Seri Perdana selaras dengan kehendak dan aspirasi dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Untuk pengetahuan semua, program Sumur ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 4 modul, iaitu modul budi bahasa, jati diri, penampilan diri dan juga mutadayun. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan modul ini, peningkatan sasiah dan perilaku para murid Sekolah Kebangsaan Seri Perdana akan menjadi lebih cemerlang di masa hadapan dan seterusnya menjadi warga negara yang cemerlang dunia dan akhirat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan program Sumur peringkat Sekolah Kebangsaan Seri Perdana bagi tahun 2021. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah yang masih memberi kepada kita kesihatan dan kehidupan sehingga kita dapat merasai kenikmatan tahun baru Hijri. Mudah-mudahan kedatangan tahun baru ini akan mendatangkan 1000 kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberkati umur dan usia kita dan dipanjangkan umur kita di dalam kebaikan dan kerahmatan. Hadirin yang dikasihi sekalian, peristiwa hijrah merupakan satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Bagaimana kita melihat selama 13 tahun baginda Nabi SAW berdakwah di kota Mekah, tetapi hanya sebahagian kecil daripada orang-orang Mekah yang beriman. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan bagi baginda satu tapak untuk penyebaran Islam, yang kalau kita baca di dalam sejarah bagaimana Islam mula tersebar di kota Madinah Al-Munawwarah, berpunca daripada 6 atau 7 orang Madinah yang datang ke Mekah untuk mengerjakan haji. Kemudian mereka beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, dan kemudian mereka kembali ke Madinah, dan akhirnya Islam tersebar di Madinah sebelum daripada baginda Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, hijrah sangat besar pengertian dalam kehidupan kita. Hijrah dalam arti kata yang
membawa maksud di antaranya ialah berpindah daripada satu keadaan kepada satu keadaan, berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Marilah sama-sama kita meningkatkan kehidupan kita, yakni meningkatkan kualiti dalam kehidupan kita. Apabila kita sambut peristiwa hijrah ni, sama-sama kita hayati arti makna hijrah dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi untuk anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, hendaklah kita ada tanam dalam kehidupan kita semangat untuk kita mengubah kehidupan kita, yang mungkin daripada kita tidak mempunyai ilmu kepada kita berilmu dengan kita menuntut ilmu. Kerana ilmu itu merupakan suatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ilmu merupakan suatu tuntutan dalam agama kita. Sebab itulah penting, lebih-lebih lagi di usia anak-anak kita masih kecil, masih muda. Kerana itulah masa untuk mereka menuntut ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpesan kepada kita dalam satu kata-katanya yang masyhur, betapa pentingnya kita menuntut ilmu pada usianya, yakni usia menuntut ilmu pada usia muda. Al-Imam Syafi'i menyebut kepada kita dalam beberapa rangkap, kata Imam Syafi'i, isbir ala murril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tadarra'a dhullal jahli tula hayati. Kata Al-Imam Syafi'i, bersabarlah atas pahitnya menghadapi guru-guru yang bengis sikapnya. Kata Imam Syafi'i, sabar kalau seandainya kita belajar daripada guru-guru yang garang, daripada guru-guru yang cengih, daripada guru-guru yang bengis sikapnya. Kerana apa? Sesungguhnya kata Imam Syafi'i, fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Sesungguhnya kegagalan dalam menuntut ilmu itu ialah apabila kita melarikan diri, yakni tak mau belajar daripada guru-guru yang seumpama ini. Kemudian kata Imam Syafi'i, wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan. Barang siapa yang tidak pernah merasai pahitnya menuntut ilmu walau satu saat. Siapa-siapa yang tidak merasai pahit susahnya menuntut ilmu ketika usia muda, dia tak mau mengaji kerana kata dia mengaji susah, kerana kata dia mengaji ni payah, kerana kata dia mengaji ni membosankan, kerana kata dia mengaji ni menyusahkan, maka kata Imam Syafi'i, tadarra'a dhullal jahli tula hayati. Maka dia terpaksa menanggung hina kebodohan sepanjang hidupnya. Barang siapa yang tidak mahu susah payah mengaji, ya mengaji susah, kena bangun pagi, pergi sekolah, mengaji dan sebagainya. Kemudian ada peperiksaan yang perlu dihadapi. Kalau yang belajar di sekolah Arab nak kena menghafaz, kalau yang belajar dalam bidang tahfiz Quran kena menghafaz, beratnya mengaji. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau seandainya seseorang itu tidak sanggup merasai susah payah mengaji yang hanya seketika, maka dia terpaksa hidup dalam baki umurnya dalam keadaan jahil. Sebab usia mengaji ini kalau kita tengok dalam kehidupan kita, pendidikan dalam negara kita, kita katakan daripada umur kita 4-5 tahun. Seawal usia 4-5 tahun kita dihantar mengaji di taska, taski, qiraati dan sebagainya. Kemudian umur 7 tahun kita masuk sekolah rendah, umur 12 tahun sampai umur 12 tahun, 13 tahun kita pergi ke peringkat menengah. Kemudian habis umur SPM 17-18 tahun kita masuk universiti. Selama mungkin 3-4 tahun, umur 21-22, sekitar tu kita dah habis mengaji dah. Maknanya sekitar umur kita lebih kurang dalam 17 ke 18 tahun tempoh untuk kita belajar. Tapi kalau seandainya tempoh umur 17 tahun, 18 tahun tu kita tak manfaatkan untuk mencari ilmu, maka kita terpaksa hidup dalam baki umur kita lagi berapa tahun? Kalau Allah panjangkan umur kita 60 tahun, maka kita terpaksa menghabiskan umur kita yang baki lagi 40, 50 tahun tu dalam keadaan jahil, dalam keadaan tidak berilmu. Kenapa? Karena pada usia sepatutnya kita menuntut ilmu, kita tidak menuntut ilmu.
Sebagai contoh mudah analogi untuk kita faham, orang yang tak belajar Quran pada usia budak, usia remaja dia, pada umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, dia tak mengaji Quran. Bila mari usia remaja, tak boleh baca Quran. Bahkan bila masuk alam pekerjaan, sudah tidak ada masa untuk belajar Al-Quran. Akhirnya berkahwin, dapat anak, lagi-lagilah tak ada masa. Bila masa dia nak belajar pula, tu pun kalau Allah beri kesedaran, bila dia pencin esok-esok ni. Umur apa? Umur 60 baru nak mula belajar. Sepatutnya umur 60 tu umur dia untuk dia beramal. Tapi oleh kerana zaman muda, zaman remaja, zaman budak-budak dulu dia tak mengaji, maka dia tak ada ilmu, tak boleh baca Quran. Maka betul lah sebagaimana kata Imam Syafi'i, siapa yang tidak sanggup merasai susah payah belajar ilmu yang hanya sementara sahaja, maka terpaksalah menanggung kejahilan dalam kehidupannya sepanjang kehidupan, sepanjang hayat dia. Sebab tu kata Imam Syafi'i, dia kata wa man fatahu ta'limu waqta syababihi. Siapa yang terlepas waktu menuntut ilmu ketika mudanya, yakni ketika usia muda, pada usia remajanya dia tak mengaji, dan terlepas waktu itu kerana disebabkan oleh benda-benda yang melalaikan, melarakan, dia tak ambil peluang usia remaja untuk belajar, fakabbir alaihi arba'atan liwafatihi, maka bertakbirlah kamu 4 takbir kerana kewafatannya. Makna kata Imam Syafi'i, kata seolah-olah dia ni umpama orang hidup yang sudah mati. Boleh dah semayang jenazah ke dia, seumpamanya lagu tu. Mana orang ni orang yang dah mati kerana usia remaja tu sepatutnya dia menuntut ilmu, tetapi dia tidak menuntut ilmu. Sebab itulah ambil semangat hijrah ni tuan-tuan, tanam semangat nak belajar pada anak-anak kita. Lebih-lebih lagi ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama, ilmu fardu ain, ilmu fiqahnya, ilmu tauhidnya, ilmu tasawufnya, ilmu Al-Qurannya, beri kepada anak-anak kita. Kenapa? Kerana inilah yang merupakan bekalan dalam kehidupan kita, dalam nak menghadapi dunia yang semakin mencabar. Lebih-lebih lagi ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Tanamkan benda ni dalam anak kita supaya kukuh akidah dia, keimanan dia kepada Allah. Hari ini kita melihat berbagai bentuk cabaran, ujian yang terpaksa dihadapi oleh anak-anak kita hari ini. Lebih-lebih lagi dengan berbagai ajaran-ajaran sesat yang timbul di media-media sosial. Sehari dua ni kita dengar dengan ajaran perjalanan mimpi terakhirlah. Sebelum ni kita dengar bagaimana ada orang yang mengaku sebagai Rasul dan sebagainya. Ajaran Ibu Yati dan macam-macam benda ni. Dan apa yang menyedihkan, ada di kalangan manusia yang menjadi pengikut kepada ajaran ni, dan bukan sedikit, bahkan mencecah ribuan orang. Dan yang mengikut, yang terpengaruh dengan pujian ni bukan orang yang jahil, bukan orang yang tak ada ilmu. Ada ilmu, tetapi ilmu bukan ilmu agama, mengaji tinggi, ada sijil kelulusan dan sebagainya, tapi masih terpengaruh dengan ajaran-ajaran songsang, ajaran sesat ni. Sebab apa? Sebab tidak ada asas yang kukuh dalam diri mereka untuk mereka menilai mana satukah yang betul dan mana satukah yang salah. Sebab itu tuan-tuan, penting kepada kita untuk kita tanamkan ilmu yang benar dalam jiwa anak-anak kita. Sebab itu tugas sebagai seorang pendidik adalah sangat-sangat penting dalam agama kita, untuk mendidik anak-anak kita mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama kita. Hadirin yang dikasihi sekalian, di antara perkara-perkara yang perlu kita ambil dalam semangat hijrah Nabi SAW ni, ialah di antaranya memperhubungkan persaudaraan sesama kita. Kita sebagai guru bukan sahaja mendidik anak-anak, tetapi lebih kepada kasih sayang yang kita berikan kepada anak-anak kita. Sebab ilmu yang kita ajar kepada mereka merupakan amal jariah, yang apabila kita mati, ilmu yang kita tinggalkan akan tetap memberi pahala dan manfaat kita di akhirat sana. Kata ulama, ilmu yang bermanfaat tidak bermaksud ilmu fiqh sahaja, tidak bermaksud ilmu usuluddin sahaja, tidak bermaksud ilmu Al-Quran sahaja,
Bahkan ilmu-ilmu lain, tuan-tuan yang mengajar matematik, yang mengajar bahasa Melayu, hatta yang mengajar alif, bata, A, B, C, 1, 2, 3 pun ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu inilah anak-anak kita mengenal, boleh membaca, boleh menulis dan sebagainya. Maka setiap hari kita keluar untuk pergi ke sekolah, selain daripada ia merupakan kerja kita, selain daripada kita dibayar gaji daripada tugasan kita, niatkan amal aku ini adalah sebagai ibadah. Sebab tu Nabi kata, apabila mati satu orang anak Adam, terputus amalan kita, melainkan daripada 3 perkara. Salah satunya kata Nabi, ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang kita tinggalkan, yang mana ilmu itu diambil manfaat dengan dia. Hatta kata ulama, kalau ilmu itu ilmu pertukangan sekalipun, kita ajak orang bagaimana nak buat rumah, kita ajak bagaimana kepada orang bagaimana nak komen kereta dan sebagainya, satu benda tuntutan fardu kifayah dalam masyarakat kita. Apatah lagi kita di sekolah mengajar ilmu pada anak-anak, mengenal ilmu daripada ABC, dia boleh membaca daripada 1, 2, 3, dia boleh mengira, akhirnya dia mengaji sampai satu peringkat, dia boleh memberi khidmat dan juga manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Apatah lagi ilmu yang kita ajar, ilmu supaya dia mengenal Tuhan, betulkan ibadat, betulkan baca Quran Allah. Sudah tentulah perkara ini akan menjadi bekalan kita di akhirat sana. Maka inilah kata Nabi SAW, kalau seandainya kita mati, kita ada meninggalkan salah satu daripada 3 perkara. Yang pertama, waladin salihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakan untuk kita lepas daripada kita mati. Sadaqatin jariyah, kita ada meninggalkan sedekah jariyah, sedekah yang sentiasa memberi manfaat kepada manusia, berpanjangan manfaat dia. Dan kemudian kata Nabi, ilmin yuntafa'u bih, kita ada meninggalkan ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Tidak semestinya ilmu agama sahaja, bahkan kalau ilmu itu ilmu berkaitan sains, teknologi, matematik dan sebagainya, dengan ilmu itu manusia mengambil manfaat, kita yang mengajar kepada anak-anak kita juga akan mendapat saham kebaikan pahala di akhirat sana. Hadirin muslimin yang dikasihi sekalian, banyak perkara yang kita boleh ambil, yang kita boleh kaut daripada sejarah peristiwa hijrah baginda Nabi SAW. Bagaimana kita melihat akhirnya Islam bertapak di kota Madinah. Baginda berjaya memupukkan semangat persaudaraan di antara Aus dan Khazraj yang sudah berkelahi, bergaduh, berperang ni untuk sekian lama. Atas dasar apa? Persaudaraan itu dijalinkan atas dasar bukan harta benda, bukan dunia, tetapi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab tu Nabi kata, kita ni sebagai seorang Islam adalah bersaudara. Kita sebagai seorang Islam, siapa pun kita, kalau bukan daripada mak ayah yang sama pun, kita adalah bersaudara. Sebab tu Nabi kata, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan orang beriman ni pada kasih sayang, pada ambil berat, kita seumpama apa? Kamathalil jasad, seumpama satu batang tubuh. Batang tubuh kita ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga dan sebagainya. Umpamanya kita ni orang Islam macam itulah, saling perlu memerlukan di antara satu sama lain. Tangan memerlukan kepada kaki, hatta tangan kanan perlu kepada tangan kiri, tangan perlu kepada jari, tangan perlu kepada mata, mata perlu kepada telinga dan sebagainya. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila salah satu daripada anggota tubuh badan kita mengadu kesakitan, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma, maka menyebabkan anggota yang lain terpaksa berjaga malam dan kadang-kadang membawa kepada demam. Sebagai contoh, kadang-kadang kita sakit gigi. Sakit gigi kita yang banyak-banyak sakit sebatang saja. Tapi sakit gigi yang sebatang ini menyebabkan kadang-kadang mata tak boleh tidur pada waktu malam. Bahkan kadang-kadang membawa kepada demam. Gigi sebatang saja menyebabkan mata tak boleh tidur. Mulut duk kata adui. Kaki duk berjalan kawat dalam rumah ni, tak tahu nak pergi ke mana. Bahkan kadang-kadang membawa kepada demam. Cantiknya analogi yang Nabi bawa. Macam itulah kita dalam masyarakat. Kalau dalam kampung kita, kalau dalam sekolah kita,
kita ada berapa orang kaki tangan? Ada 100 orang kaki tangan, guru dan juga bahagian pentadbiran. Apabila salah seorang daripada kaki tangan kita ditimpa musibah, sakit, maka kesakitan musibah yang dia rasa, yang dia tanggung, bukan sahaja ditanggung, dirasai oleh dia, tetapi seluruh anggota kaki tangan yang ada yang lain juga turut merasai kesakitan dan musibah yang dia tanggung. Dan kita pakat-pakat tolong dia untuk meringankan musibah yang ditanggung oleh dia. Maka inilah kata Nabi perumpamaan orang-orang yang beriman tadi ni. Sebab itulah Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia kasih kepada saudaranya apa yang dia kasih untuk diri dia. Apa yang kita nak untuk diri kita? Kita nak kita sihat, kita juga nak saudara kita sihat. Kita nak kita kenyang, kita juga nak saudara kita kenyang. Kita tak mau kita sakit, kita juga tak mau kesakitan menimpa atas saudara kita yang lain. Cantiknya Islam yang diajar oleh Nabi. Kita tak mau susah, kita juga tak mau kesusahan menimpa kepada saudara kita yang lain. Maka apabila ada sikap yang sebegitu rupa dalam diri kita, itulah yang menunjukkan ciri-ciri seseorang yang sempurna imannya. Tapi kalau kita ada sikap, biar aku seorang kenyang, orang lain nak lapar, aku tak peduli, itu bukan sikap orang beriman. Biar aku seorang sihat, orang lain nak sakit, bila itu bukan sikap orang beriman. Sedangkan sikap orang yang beriman, kata Nabi, apa yang dia nak untuk diri dia, itu jugalah yang kita nak kepada saudara kita. Mudah-mudahan kita semua akan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah ringkas ini akan memberi sedikit manfaat dan pedoman untuk kita bersama, dan mudah-mudahan kedatangan tahun baru Hijrah ini akan membawa 1000 kebaikan kepada kita, dan bertambahnya umur kita ini bertambah kebajikan yang kita lakukan. Kita mohon kepada Allah agar masa kita, umur kita, hari kita, minggu kita, bulan kita dalam tahun yang baru ini dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam doa di awal tahun kita baca, wal istighala bima yuqarribu ilaika zulfa. Kita minta pada Allah dalam doa tahun baru kita supaya Allah sibukkan tahun baru kita ini dengan pengisian-pengisian yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita tak mau dah masa kita ni dihabiskan pada perkara yang sia-sia. Kerana umur kita apabila bertambah, berarti tempoh untuk kita hidup adalah semakin berkurangan. Maka marilah sama-sama kita persiapkan diri kita dengan bekalan amal yang secukupnya untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah ini memberi manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.